Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada uh, Puan Lecturer dan juga rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang topik penyatuan bangsa melalui makanan. Ini adalah senarai ahli kumpulan kami. Nama saya Zulaika Zulkifli dan kami ada Rizal, Nik Azwani, Nur Afifi, Nur Syamimi dan juga Nur Farhani. Saya akan berkongsikan kepada anda kenapa kami memilih topik penyatuan bangsa melalui makanan dan topik utama kami ialah Kedai Mamak. Kedai Mamak merupakan salah satu restoran yang amat terkenal di Malaysia tanpa mengira bangsa ataupun agama. Sebagai contoh, anda tanya orang beragama Melayu, Cina ataupun India, mereka akan tahu apa itu Kedai Mamak, di mana Kedai Mamak yang berdekatan dengan mereka kerana merupakan salah satu restoran yang amat mudah untuk dijumpai di Malaysia. Malaysia juga merupakan salah satu negara yang mempunyai golongan ataupun kaum Melayu yang utama di Malaysia. Kedai Mamak juga merupakan salah satu restoran yang berkonsepkan 24 jam. Kiranya tak kisahlah anda nak makan pada waktu sarapan pagi, makan tengah hari ataupun makan malam, kedai mamak sentiasa dibuka. So, jadi senanglah untuk anda pergi ke kedai mamak untuk makan dengan kawan-kawan ataupun ahli keluarga. Dan kesemua kedai mamak di Malaysia ini mempunyai sijil halal dan diuruskan oleh peniaga-peniaga yang beragama Islam. Dan juga kedai mamak ini yang kami dapati bahawa harganya agak murah dan mempunyai kepelbagaian makanan di kedai mamak. Seterusnya, kami akan berkongsikan kepada anda tentang penyatuan masalah berdasarkan hasil soal selidik orang awam. Dalam kajian ini, kami telah bertanya kepada 20 orang awam tentang pendapat mereka terhadap kedai mamak. Daripada 20 orang awam yang disoal selidik, daripada mereka bersetuju bahawa kedai mamak memang kurang bersih. Tak kisahlah dari segi kebersihan diri pekerja itu sendiri mahupun kebersihan kawasan sekitar restoran. Dan ada setengah kedai mamak ada sangat kotor yang di mana ada tikus, lipas dan juga cicak di kawasan kedai mereka dan itu sangat tidak menyenangkan dan akan membawa kepada masalah yang lebih teruk di masa akan datang. Dan beberapa kedai mamak juga tidak mempamerkan logo halal dan beberapa responden menyatakan bahawa kualiti makanan di kedai mamak juga berubah-ubah. Rakan saya seterusnya akan explain kepada anda tentang faktor masalah ataupun mengapa penyata masalah ini berlaku. Faktor masalah dan punca pengurusan yang kurang baik. Pengurusan yang kurang baik di kedai mamak mungkin mengalami masalah kerana pengurusan tidak efisien, kurangnya perencanaan, pengaturan stok yang tidak baik dan kurangnya pengawasan mengakibatkan pelbagai masalah operasi. Kedua, kurangnya staf yang dilatih. Jika staf tidak dilatih dengan baik, hal ini dapat mempengaruhi kualiti layanan dan makanan yang disajikan. Pelatih yang kurang dilatih menyebabkan kesalahan dalaman dalam pengolahan makanan, layanan yang lambat dan kurangnya keahlian dalam berinteraksi dengan pelanggan. Ketiga, kualiti bahan basah yang tidak baik dan agak buruk, di mana pemilihan bahan beku yang kurang baik, kurang segar mengakibatkan masalah pada kualiti makanan yang dihasilkan. Seterusnya, perubahan dalam preferensi pelanggan. Preferensi pelanggan di mana perubahan trend atau preferensi pelanggan juga menjadi faktor. Jika kedai tidak dapat menyesuaikan menu atau layanan dengan keinginan pelanggan, mereka juga akan kehilangan daya tarikan daripada pelanggan. Selain itu, faktor kebersihan juga mempengaruhi
kedai mamak dalam penyimpanan makanan dan masalah kesihatan yang buruk boleh berlaku di kedai apabila kebersihan yang tidak dijaga. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farahani binti Muhammad Syarikawi. Hari ini, saya akan bentangkan kepada anda implikasi permasalahan. Okey, baik. Yang pertama adalah risiko penularan penyakit berjangkit. Risiko penularan penyakit di kedai mamak membincangkan kepentingan kesedaran terhadap faktor-faktor risiko yang mungkin terlibat semasa mengunjungi tempat makanan yang popular ini. Kedai mamak merupakan tempat bersantai yang sering dikunjungi oleh pelbagai lapisan masyarakat. Walaupun kedai mamak menyediakan pelbagai hidangan yang lazat dan harga yang berpatutan, namun risiko penularan penyakit berjangkit atau makanan yang tercemar juga wujud disebabkan oleh keadaan persekitaran yang sibuk dan kebersihan yang tidak mencukupi. Pelbagai faktor risiko seperti kebersihan peralatan masak, amalan kebersihan pekerja dan pelanggan, serta pengurusan sisa makanan yang kurang akan menambah risiko penularan penyakit berjangkit. Risiko penularan penyakit di kedai mamak perlu dipertingkatkan dan pemilik kedai serta pengunjung perlu mengambil langkah proaktif dalam memastikan kebersihan dan keselamatan makanan untuk menjaga kesihatan bersama. Yang kedua ialah impak tidak mempamerkan logo halal di dalam kedai makan. Pentingnya logo halal dalam menarik pelanggan, terutama di kalangan komuniti Muslim yang peka terhadap aspek kehalalan makanan. Keputusan untuk tidak mempamerkan logo halal boleh menimbulkan keraguan dan ketidakpastian di kalangan pelanggan dan sudah tentu akan mempengaruhi keyakinan mereka terhadap sumber dan proses penyediaan makanan. Kedai mamak sewajibnya bertanggungjawab untuk mematuhi standard halal dan hal ini kerana ianya mempengaruhi impak sosial ekonomi terhadap perniagaan dan bagaimana langkah-langkah penambahbaikan boleh diambil untuk memulihkan keyakinan pelanggan. Kesimpulan kehadiran logo halal memainkan peranan penting dalam membangunkan dan mengekalkan kepercayaan pelanggan di kedai mamak. Dan pemilik perniagaan seharusnya memberi penekanan kepada aspek ini untuk mengekalkan kejayaan perniagaan mereka. Yang terakhir ialah impak terhadap kualiti makanan yang berubah-ubah akan merosakkan imej kedai itu sendiri. Kualiti makanan adalah faktor utama yang mempengaruhi pandangan pelanggan terhadap sesuatu kedai. Perubahan yang ketara dalam kualiti makanan boleh menyebabkan kekecewaan di kalangan pelanggan serta merosakkan reputasi dan imej yang telah dibina dengan susah payah oleh kedai tersebut. Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perubahan dalam kualiti makanan adalah seperti perubahan dalam bekalan bahan mentah, amalan penyediaan yang tidak konsisten atau masalah pengurusan operasi dapur. Kesimpulannya ialah kestabilan dan konsistensi dalam kualiti makanan adalah penting untuk mengekalkan kepercayaan pelanggan dan imej positif sesuatu kedai. Dan pemilik kedai perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk menangani dan mencegah perubahan yang merugikan dalam kualiti makanan mereka. Assalamualaikum, saya Nur Afifi dan saya akan meneruskan perbincangan mengenai kesan permasalahan dari segi kepuasan hati pelanggan. Seperti yang kita sudah sedia maklum, kebersihan adalah sesuatu yang prioriti apabila menyentuh mengenai makanan. Dan seperti yang kita sudah sedia maklum, kebanyakan restoran mamak ini beroperasi 24 jam sehari. Oleh itu, isu kebersihan adalah sesuatu yang sering diketengahkan. Hal ini juga berpunca daripada pengunjung yang sentiasa berada dalam restoran. Natijahnya, hal ini akan memberikan komen-komen yang menjurung kepada kepuasan hati pelanggan tentang kebersihan kedai mamak tersebut. Selain daripada itu, kepuasan hati pelanggan juga termasuklah kualiti makanan, servis dan juga layanan pekerja dan lain-lain. Untuk poin yang seterusnya adalah berkaitan dengan pekerja yang cukup. Hal ini bersangkut paut dengan dua pihak, iaitu yang pertama,
perubahan preferensi pelanggan yang mengakibatkan perbezaan permintaan pelanggan sama ada naik ataupun turun. Kedua adalah dasar kerajaan untuk memberikan kuota yang cukup untuk pemilik kedai. Seterusnya, apabila isu pekerja dikaitkan dengan kedai mamak, kita sering didedahkan dengan jumlah warga asing yang bekerja di kedai tersebut. Hal ini juga bersangkut paut dengan isu pekerjaan tenaga, kerja tempatan dan juga warga asing. Apabila pekerja tempatan menolak atau mendapat pekerjaan yang lebih baik, warga asing akan diperlukan dari semasa ke semasa. Restoran mamak juga pernah menghadapi krisis pekerja. Tahun 1994 dan 1995 merupakan tahun yang paling mencabar. Pembukaan banyak restoran mamak telah menyebabkan krisis pekerja berlaku. Pada tahun 1996, dasar kerajaan yang membenarkan pengambilan pekerja asing dari negara sumber menjadi penyelesaian kepada masalah kekurangan pekerja. Masakan mamak bersumberkan rempah ratus dari India. Maka, pengambilan pekerja dari India telah dibenarkan. Namun, cabaran baru pula timbul apabila faktor bahasa menjadi masalah dalam memahami kehendak pelanggan. Ada yang terpaksa mengulang permintaan pelanggan agar apa yang didengari sama dengan apa yang difahami. Ada pula yang lain dipesan dan lain pula dihidangkan. Oleh itu, kepuasan hati pelanggan dan juga servis daripada pekerja adalah sangat penting dalam mendirikan imej restoran. Selain daripada itu, kesan daripada pekerja yang tidak cukup juga akan memberi kesan terhadap kualiti makanan yang dihidangkan kepada pelanggan. Apabila permintaan semakin tinggi, servis haruslah lebih cepat dan lebih efisien untuk menampung jumlah permintaan yang tinggi itu. Hal ini akan menyebabkan kualiti makanan terkesan daripada segi warna, rasa dan penyampaian makanan kerana tukang masak yang dikerah untuk memenuhi segala permintaan tersebut. Hal ini juga akan memberi kesan terhadap kepuasan hati pelanggan. Oleh itu, pemilik restoran haruslah memastikan bahawa kesemua pekerja dilatih dengan baik dan juga mempunyai pengurusan restoran yang baik. Okey, saya akan teruskan dengan kaedah penyelesaian. Okey, yang pertama adalah kebersihan permis. Okey, bagaimana cara kedai mamak memainkan peranan penting untuk mengukuhkan perpaduan dan untuk mengajak atau menarik pelanggan. Okey, saya ambil satu contoh penyata masalah yang dibentangkan oleh kawan saya tadi. Contohnya adalah kurang bersih. Ya, kalau kita lihat sesetengah kedai mamak ada yang bersih, ada yang kurang bersih. Sepatutnya, ini memainkan peranan penting kepada pengusaha restoran atau kedai mamak seharusnya sedar bahawa kebersihan adalah penting untuk kesihatan pelanggan sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi peralatan yang digunakan, terdedah yang menyebabkan jangkitan kuman yang boleh membawa keracunan makanan. Oleh itu, pelbagai cara yang boleh kita menarik minat pelanggan dengan menjaga baik serta bersih kedai, terutamanya meja makan, kawasan persekitaran permis, contohnya meja, lantai dan juga sinki. Itu yang utama sekali lah. Okey, seterusnya adalah kos dan harga. Apa yang diperjelaskan dalam slide pengenalan adalah harga. Okey, saya sentuh tentang harga atau kos di kedai mamak. Lazimnya kalau kita fikirkan memang mengikut kemampuan pelanggan. Kedai mamak ni juga menawarkan pilihan harga yang orang kata berpatutan, di mana sebagai contoh pelajar terutamanya mereka yang masih lagi belajar menuntut, orang kata sudah tentulah kedai mamak menjadi pilihan untuk mereka makan. Okey, jelas di sini bahawa kedai mamak salah satu sebab untuk melepak yang sangat digemari oleh anak-anak muda dari segi sosioekonomi lah. Okey, dan yang ketiga, beroperasi 24 jam. Selain daripada itu, kenapa kedai mamak di negara kita ni cukup popular segelintir di antara kita? Sebab apa? Disebabkan oleh kesesuaian kemudahan yang terdapat di kedai mamak. Keselesaan dan kemudahan yang diperkatakan adalah dia beroperasi
dan dibuka selama 24 jam. Dan juga dia menyediakan pilihan makanan dan juga minuman pada bila-bila masa. Contohnya pagi, menu lain, siang, menu lain dan juga malam, menu lain. Macam tu. Ini dia sangat bermanfaat kepada orang kata individu yang mempunyai waktu kerja yang tidak fleksibel. Bukan tu saja, ia juga memberi kemudahan seperti Wi-Fi untuk kegunaan para pelajar. Contoh yang berdekatan antaranya adalah universiti ataupun kolej. Untuk mereka menyiapkan tugasan lah, sepertinya assignment lah macam tu. Oleh itu, setiap pelanggan yang datang dari pelbagai hari-hari yang berbeza ni, dia dapat mencipta peluang untuk berinteraksi ataunya berbual dengan orang yang latar belakang yang sangat berbeza, tidak kira bangsa dan juga kaum. Oleh itulah dengan menyatukan makanan melalui makanan adalah kedai mamak sebagai contoh lah yang kalau kita nampak pada masa kini. Ini contoh yang sangat paling dekat dengan kehidupan kita, bagaimana makanan dan tempat makan boleh menjadi sumber yang kuat untuk memupuk pemahaman antara kaum. So, jadi untuk pembentangan seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kaedah penyelesaian. Untuk menyelesaikan sesuatu perkara, masalah haruslah wujud terlebih dahulu. Dalam konteks ini, masalah yang dibincangkan adalah pekerja yang tidak mencukupi. Kebanyakan pengusaha restoran mamak tidak mempunyai pekerja yang mencukupi untuk menampung operasi, walaupun terdapat permintaan tinggi. Dalam berusaha menangani masalah ini, kedua-dua pihak haruslah bekerjasama, iaitu pihak kerajaan dan juga warga tempatan. Warga tempatan seharusnya tidak memilih kerja dan kerajaan juga haruslah membuka kuota untuk pekerja asing bekerja dengan cara mempermudah proses kemasukan semula pekerja asing ke negara ini. Selain itu, pemilik restoran haruslah lebih fokus terhadap layanan pekerja terhadap pelanggan. Sekiranya terdapat masalah perantaraan bahasa, pemilik restoran haruslah lebih peka dan memberikan ilmu yang secukupnya untuk kelangsungan restoran tersebut. Tambahan pula, pemilik restoran mamak juga haruslah menitik beratkan layanan terhadap pelanggan mereka. Hal ini juga kerana jumlah pelanggan restoran pada satu masa adalah sangat ramai, terutama sekali musim tertentu. Contohnya musim puasa. Apabila masuk sahaja ke dalam restoran, haruslah pastikan sudah ada pelayan restoran yang akan mengambil pesan makanan di meja makan. Makanan yang dipesan juga haruslah dihantar dengan segera dan tepat. Pelayan juga haruslah menghormati pelanggan yang datang ke restoran. Apabila pelanggan berpuas hati dengan layanan yang diberikan, sudah pasti mereka akan kembali semula ke restoran tersebut. Bolehlah diumpamakan restoran mamak ini cuba untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dengan kadar bayaran perkhidmatan yang rendah dan berpatutan. Apabila pelanggan berpuas hati dengan layanan yang diberikan, sudah pasti mereka akan kembali semula ke restoran tersebut. Okay, sekarang kita akan teruskan dengan refleksi dan cadangan tentang restoran mamak sebagai tempat berkumpul yang menyatukan kaum di Malaysia. So, mula-mula poin yang pertama ialah pelbagai budaya dalam menu. Cadangannya, restoran mamak dapat terus memperkaya menu mereka dengan hidangan dari berbagai budaya di Malaysia. Ini dapat merangkum hidangan Melayu, India, Cina dan lain-lain. Refleksi, dengan menyajikan hidangan dari berbagai kaum, restoran mamak dapat menjadi tempat yang merayakan kepelbagaian makanan Malaysia. Ini mendorong rasa kebersamaan dan penghargaan terhadap kekayaan budaya. So, poin yang kedua ialah acara tematik pelbagai budaya.
Restoran mamak dapat mengadakan acara tematik pelbagai budaya seperti pameran seni, pertunjukan muzik atau festival makanan untuk merayakan budaya. Refleksi, acara seperti itu dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk saling mengenal dan menghargai situasi tradisi budaya satu sama lain, mengukuhkan ikatan antara kaum. Inklusiviti dalam reka bentuk ruang makan. Cadangannya ialah menyesuaikan desain ataupun reka bentuk interior restoran mamak agar mencerminkan keberagaman budaya, keseragaman budaya dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Refleksi, suasana yang ramah terhadap pelbagai elemen budaya dapat membuat semua pelanggan merasa diterima dan memberikan pengalaman bersantap yang lebih padu dan bersatu padu. Program sosial dan pendidikan. Cadangannya, restoran mamak dapat melibatkan masyarakat dalam program sosial dan pendidikan seperti kelas memasak atau projek sukarela antara kaum. Refleksi, meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kekayaan budaya mereka sendiri dan orang lain dapat mengurangi stereotip dan prasangka, menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan ramah. Penglibatan aktif dalam komuniti. Cadangannya ialah restoran mamak dapat menjadi aktif dalam mendukung dan turut serta dalam acara-acara komuniti yang menarik perhatian semua kelompok etnik. Refleksinya, melalui pelibatan aktif dalam kegiatan komuniti, restoran mamak dapat menjadi ejen perubahan positif yang memupuk rasa saling menghargai dan membangun hubungan yang lebih kuat antara kaum. Poin yang terakhir ialah pekerja yang terlatih dalam kepekaan budaya. Cadangannya melibatkan pekerja dalam pelatihan kepekaan budaya dapat meningkatkan layanan dan membantu mencegah ketidaknyamanan antara budaya. Refleksinya, karyawan ataupun pekerja ini dapat terlatih dengan baik, menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih positif, mencerminkan nilai-nilai keseragaman antara budaya lain-lain. Melalui langkah-langkah ini, restoran mamak dapat terus menjadi tempat yang menggalang persatuan dan menghormati keseragaman budaya yang menjadi salah satu kekayaan di Malaysia. Terima kasih.